surah yang pertama iaitu surah Al-Fatihah. Okey. Tak apa, walaupun kita dah baca, tapi kita tadabbur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey. Ni, bila kita baca tu, dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Tuhan suruh kita baca Bismillahirrahmanirrahim ni pada setiap awal surah? Ada dalam 1-2 surah aja yang tak dibaca bismillah. Tapi boleh kata semua awal surah. Lepas tu pula, kenapa Tuhan suruh kita sampai nyasyid keluar, dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Kenapa nak mulakan dengan bismillah dalam segala hal? Jadi ini kadang ramai yang tak terfikir kenapa kita kena baca bismillah. Ramai kata nak baca bismillah tu sebab nak dapat, yang pertama lah, kalau dia disebutlah nak dapat redha Tuhan, nak dapat pahala, nak dapat perlindungan Tuhan. Tapi kalau kita fikir-fikir balik semua tu, kata dah dapat perlindungan Tuhan, Allah sentiasa setiap saat lindung kita. Kita baca ke, kita tak baca ke, Allah tetap lindung kita. Kat mana Allah tetap lindung kita? Ni, kat kulit ni. Ni, Tuhan dah jadikan tu sempurna tadi ni. Kulit tadi ni menjadi lindung kita. Ni, Tuhan jadikan baju ni pelindung kita. Ya, jadi Tuhan jadikan satu benda besar dekat kita, iaitu tahu sebagai pelindung kita. Kita tahu apa yang bahaya, apa yang tak bahaya, kan? Apa yang selamat, apa tak selamat, kita tahu. Jadi ini yang Tuhan dia kata semua dah letakkan dah perlindungan tu, kan? Dan dikatakan aku berlindung, auzubillahi minasyaitanir rajim, kan? Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Dekat mana perlindungan tu nak tengok? Itu ada dekat tahu tadi ni. Kita tahu mana baik, mana buruk. Kita tahu apa itu iblis, apa itu syaitan. Kita tahu sifat diorang macam mana. Jadi daripada tahu tadi ni, apa sebenarnya Tuhan nak kita buat? Tuhan nak kita membangun. Kalau kata berlindung tadi lah, berlindung, contohnya kita berlindung dari syaitan kan? Apa ni? Aku berlindung dengan Allah dari syaitan rajam. Berlindung dengan Allah tadi ni adalah kita berlindung dengan kesempurnaan sifat yang letak kat kita tadi ni. Dan yang paling besar tu lah tahu. Itu kita berlindung kat situ. Itulah perlindungan Tuhan. Dah komplit dah Tuhan dah jadi. Jadi dengan pemahaman macam tu lah, maka kita berlindung. Dan kita tidak menegakkan sifat syaitan tadi dalam diri kita. Kita tak tegakkan. Kita berlindung daripada sifat kesyaitanan tadi. Okey, kita patah balik pergi pada Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Tuhan nak kita bangunkan dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan nak kita bangunkan dua sifat ni. Sifat ini adalah sifat dia, dua sifat baik dia, iaitu pemurah dan penyayang. Dia kat mana tengok ni? Dekat diri kita. Dekat diri kita lah Tuhan letak, kan? Yang Tuhan letakkan dua sifat ni. Dan Tuhan suruh kita tegakkan dua sifat ni. Jadi diri yang pemurah, diri yang penyayang tadi ni, dia bangun, dia bangkit. Sebab tu disuruh baca benda ni. Jadi apa itu pemurah, apa itu penyayang? Ni memberi tanpa minta balas, macam mana Tuhan beri kita, kan? Jadi orang Islam tu sebenarnya lah orang yang memberi, dia tak mengambil. Tapi sekarang ni macam mana? So tengok, yang banyak mengambil orang Islam ke orang bukan Islam, kan? Kita sendiri tengok. Cuba tengok banyak negara miskin dalam negara mana? Negara bukan Islam ke negara Islam? Bila kata orang tak bangunkan diri dalam, kan, ungkapan yang Tuhan suruh baca tadi ni, Bismillahirrahmanirrahim, inilah jadi dia. Last kali, kan, yang pemurah penyayang tu siapa yang tegakkan? Orang kafir yang tegakkan, bukan orang Islam. Orang kafir yang banyak memberi. Cuba tengok teknologi yang dibangunkan. Siapa yang bangunkan? Sepatutnya orang Islam yang bangunkan. Sebab dia ada dalam sifat dia pemurah, pengasih, kan? Teknologi yang apa? Yang membangunkan umat, yang memudahkan umat manusia, yang memberi faedah kepada umat manusia. Tapi siapa yang memerah otak, yang berfikir, memerah otak
untuk nak keluarkan teknologi bagi membangunkan manusia tu. Orang bukan Islam. Jadi nampak tak sekarang ni, macam mana orang Islam tu sendiri tadi ni, Tuhan dah letakkan dia yang baik, tapi dia dah lari. Itu yang dah jadi. Banyak negara Islam yang miskin, Islam dipijak-pijak, dihenyak-henyak sekarang. Sebab tak kembali kepada Allah. Ni Tuhan suruh baca tapi tak nak. Yang dinampak tu itulah. Tuhan tu pemurah, pengasih, dan terhenti situ je. Betul. Tuhan tu pemurah, Tuhan tu pengasih. Tapi untuk kita ni macam mana? Apa yang Tuhan nak kat kita? Tuhan nak kita bangunkan benda ni. Kalaulah kita semua orang Islam ni pemurah, pengasih, tak ada orang miskin, semua Islam. Tak ada orang miskin. Bukan tak ada orang miskin, tak ada orang susah. Orang yang melarat, susah melarat. Tapi sekarang tu tengok, orang Islam yang banyak melarat sekarang ni. Disebabkan ni, tidak faham dan tidak amal, tidak bangunkan Bismillahirrahmanirrahim ni. Ramai yang memberi, even orang Islam, ramai memberi, semua ada, nak minta ganjaran, nak minta balas. Tak ada yang macam yang Tuhan buat. Tuhan suruh tengok dia. Tengok dia, sekarang ni kau buat macam aku. Kau kasih, memberi, jangan minta balas. Sebab aku beri, aku tak minta balas. Tapi kita, sesama Islam, kan, dah lah tak beri, kita kutuk lagi. Sambung, bismillah. Okey. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ni. Macam mana kita nak tengok ayat ni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Apabila kita memandang alam ni, kita nampak kebesaran kesempurnaan Tuhan, maka kita mula memuji. Sebab kan, kita tak ada lain yang boleh kita puji. Hanya Allah saja yang kita puji. Sebab semua yang kita tengok hebat, yang kita tengok sempurna tu, semua tu adalah manifestasi kepada diri ketuhanan tu, diri Tuhan tu, kehebatan dia. Sebab tu kita puji. Tapi satu benda yang ramai orang tak tengok, iaitu apabila dibaca segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam ni, kan, bagi seluruh alam ni, satu kejadian yang Allah jadikan, yang Allah puji sangat-sangat. Siapa dia tu? Iaitu insan. Kita lah. Kita. Allah memuji kita. Pada seluruh alam ni, kita lah kejadian dia yang paling Allah puji. Kerana kita ni lah, kerana kita lah yang panggil insan ni lah, maka seluruh alam ni ada. Nak mempersiapkan ketibaan kita ni, maka Tuhan jadikan alam ni. 6 perkara besar Tuhan jadikan. 6 perkara besar. Kalau kita tengok langit tu sendiri lah, kan? Salah satunya langit lah. Pembinaan langit tu. Saya cerita tak? Langit tu macam, kalau tengok dari segi pembinaan langit tu kan, dia ada planet, dia ada matahari. Satu matahari ni ada planet dia. Ni satu cakrawala. Tapi cuba tengok bintang kat langit tu. Satu bintang tu satu matahari. Setiap matahari tu ada planet dia. Dan semua ni adalah untuk memegang langit tu. Dan satu benda yang paling besar yang pegang kepada semua ni, yang dipanggil black hole. Black hole pegang semua tu untuk nak stabilkan langit tadi ni. Apabila black hole tak stabil, maka itu kata langit terbelah tu, runtuh langit. Tapi sekarang ni, contoh kita ambil bumi cukup, matahari, lepas tu kita ada bumi, kan? Sebelum di depan bumi ni ada planet-planet pula, di belakang bumi ni ada planet-planet. Kenapa ada planet-planet ni? Sebab dia nak menetapkan kedudukan bumi ni, biar jangan lari. Tu tujuan dia tu, jangan lari, supaya dengan keadaan macam ni, cahaya matahari yang itu sampai cukup, suhu pun cukup, kan? Tak lebih tak kurang. Supaya untuk siapa tu? Untuk kita, insan dia panggil. Dan bayangkan, kalau katalah ada yang saintis dia buat kajian, kan, pembandingan bumi ni dengan ada planet-planet yang lain, seolah-olah macam satu bola besar. Bumi ni titik kecil je. Ada planet yang lagi besar, sangat-sangat besar, lebih besar daripada matahari pun ada. Malah yang lebih besar, matahari yang lebih besar daripada matahari kita. Dahsyat ya. Dahsyat tu pembinaan tu, boleh cerita pembinaan langit tu. Dahsyat. Tapi betapa dahsyatnya langit tadi ni,
Tuhan memandang kita lebih dahsyat daripada langit itu sendiri. Sebab itulah sebab itu bila Tuhan pandang kita, dia puji kita. Dia puji sebab kejadian kau ni sangat-sangat sempurna. Sebab dia datang daripada kesempurnaan aku. Kita datang ni daripada kesempurnaan dia. Tidak ada yang lebih sempurna melainkan dia je lah. Tapi kita ni datang daripada kesempurnaan dia. Sebab itu dia sangat-sangat memuji kita berbanding dengan kejadian-kejadian yang lain. Kerana disebabkan kita lah, maka adanya seluruh kejadian-kejadian yang lain. Itu maksud Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Yang ketiga, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nampak tak? Dia ulang lagi. Dah lah tadi dia dah baca atas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan sifat ni. Nama tu maksud sifat. Dengan sifat Allah. Dua sifat Allah tadi ni. Lepas tu, yang maha pemurah. Dia ulang balik. Dia ulang balik. Yang maha pemurah lagi maha penyayang. Apa yang nak dibangunkan daripada ayat ni? Ini. Dua sifat ni dia suruh kita bangunkan. Pemurah, pengasih. Okay. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ini adalah untuk ingatan kepada manusia. Ingatan kepada manusia. Sebab kehidupan ni tidak kekal. Kan? Dan kita akan ada hari pembalasan. Apa itu hari pembalasan ni? Hari di mana kita akan present diri kita sebagaimana kita telah berjanji pada Tuhan di alam roh. Sebelum kita janjikan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tuhan tanya kita, adakah aku ini Rabb kamu? Kita cakap, ya, bahkan kami dah menyaksikan. Kalau betul kau dah saksikan, aku letak kau kat dunia, engkau akan tetap saksikan aku. Jadi kita kata, ya betul, kita tak akan. Tuhan, ya Allah, kau letaklah kami kat mana-mana, kami tetap akan saksikan. Lepas tu, sampai kat bumi, habis, hancur. Langsung kita tak saksikan dia. Tapi, Tuhan tu, dia suruh kita ucap sekali lagi, asyhadu alla ilaha illallah. Untuk nak ingatkan kita ucap. Tapi kita ingat, dia hantar kita Nabi. Dia hantar, macam-macam dia hantar kita. Dia hantar kita Al-Quran. Dia hantar, yang paling penting, dia hantar kita, diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Untuk nak menyaksikan kebesaran dan kesempurnaan diri dia. Dekat kita lah tu. Tapi kita langsung, kita terhijab. Kita lupa kat dia. Kita terhijab, kita lupa kat dia. Tu, maka dia ingatkan kita. Ni, hari pembalasan. Sebagaimana kau dah janji itu, besok kalau kau tak ikut janji kau akan dibalas. Itu yang diceritakan dengan Maliki Yaumiddin. Kita ni hidup di atas perjanjian kita dengan Tuhan. Suatu alam roh. Kenapa kita tak ingat? Sebab badan kita ni sangat best sehingga kita tertarik dan kita terlupa. Sangat best. Sangat nikmat badan kita ni. Hanya okey. Jadi ayat 1, 2, 3, 4 ni adalah dipanggil ayat ketuhanan lah. Ayat tentang Tuhan. Tapi walaupun ayat tentang Tuhan, ayat tu patah balik kat kita balik untuk kita nak bangunkan diri. Tuhan nak kita bangunkan diri. Dia cerita pasal diri dia supaya diri kita ni membangun. Apa yang membangun? Diri kehambaan ni membangun. Apabila diri kehambaan ni membangun, maka diri Muhammad tu bangun. Apabila diri Muhammad tu bangun, dia bawa kemanusiaan kita tadi ni. Kenapa kemanusiaan kita ni? Kemanusiaan kita ni yang mudah terpengaruh, terpesona, kan? Dengan nikmat, dengan nafsu, dengan bisikan, mudah terpengaruh. Maka dia bawa supaya diri tadi ni menjadi diri Muhammad, tu diri hamba. Kan? Jadi dia membangun kemanusiaan dia, membangun kehambaan dia. Jadi maksudnya kehidupan dunia itu terbangun dan kehidupan akhirat dia pun bangun. Itu yang Tuhan nak daripada kita. Ya? Hanya Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Sembahan kat sini adalah iyyaka na'budu. Na'budu tu, a'bud itu hamba. Kepada Engkau lah kami menghambakan diri. Dan kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ya? Kenapa pertolongan tu? Sebab kehidupan kita ni semua adalah atas pertolongan dia je. Bukan atas kemampuan kita pun. Atas pertolongan dia. Atas ihsan dia, pertolongan dia, bantuan dia. Kan? Nak minum pun dia tolong, nak makan pun dia tolong.
Nak bernapas pun dia tolong. Kan? Jadi disebabkan atas pertolongan Tuhan itulah maka kita ni, jadilah kita ni hamba dia. Jangan jadi lain. Kan? Masalah kita nak lari pada kedudukan hamba, sama ada kita sedar atau tidak. Tuhan suruh kita bergantung ada, tapi kita bergantung kat lain. Kita bergantung kat duit, kita bergantung kat dunia, kita bergantung pada, kadang-kadang ada tu bergantung dengan jin, setan pun. Ya Allah, kan? Lagi akhir zaman ni lagi banyak pergantungan kepada jin, setan ni. Ya Allah, takut dengar. Yang keenam, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kan ni, ihdinas siratal mustaqim. Kita hari-hari minta, tapi hari-hari kita tak nak duduk kat jalan lurus tu. Sirat al-mustaqim, iaitu diri, hati diri ni yang lurus kepada Tuhan. Tak ada bengkok-bengkok. Dalam perjalanan hati ni kepada Tuhan, ni kiri kanan ni banyak, macam-macam ada ni. Kan? Even yang nampak macam baik, syurga, pahala, itu pun tidak mempengaruhi kita, kan, dalam diri kita ni untuk nak lurus kepada Tuhan. Kita lurus kepada Tuhan ni sebabkan Tuhan, bukan ada sebab lain. Kalau yang macam tak baik tu tadilah macam emas, duit, nafsu, nafsu, bisikan setan, ni semua kiri kanan kita ni. Banyak ni. Banyak godaan-godaan ni, tarikan-tarikan. Tapi kalaulah penyaksian kita ni kita tu betul, asyhadu alla ilaha illallah tu, maka kita duduk di kita dekat sirat al-mustaqim ni yang lurus. Aku buat ni sebab Tuhan, tak ada sebab lain. Bukan ada sebab lain. Aku sembahyang ni bukan sebab pahala, bukan sebab syurga, tapi sebab Tuhan tu. Tuhan nak aku membangunkan diri. Maka bila aku sembahyang, aku bangunkan diri hamba aku, dan diri aku ni sentiasa tak putus dengan Tuhan. Yang itu yang Tuhan nak. Kenapa Tuhan nak kita tak putus dengan dia? Sebab kalau kita putus dengan dia, kita tak selamat. Kita hanya selamat apabila kita sentiasa on aja dengan dia. Kan? Tapi kita selalu tak on. On off, banyak off daripada on. Sebab itu dia kasih kita solat 5 waktu, supaya yang off ni on balik. On subuh, lepas tu dia off balik. On zuhur, lepas tu dia off balik dah kerja. Lepas tu on asar, lepas asar dah off balik. Kan? Lepas tu maghrib kita on balik. Lepas tu isyak kita on balik, sambung balik subuh balik. Sebab itu 5 waktu tadi ni, supaya kita tak terus off. Dia tahu kita ni sifat kita sentiasa off. Sebab itu dia kasih 5 waktu. Okey, teruskan. Iaitu jalan orang-orang yang, jadi sirat al-mustaqim ni apa? Iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Apa maksud nikmat tadi ni? Ini nikmat yang para nabi, para rasul, para wali-wali, kan, orang alim yang ni mendapat nikmat ni. Apa nikmat dia? Nikmat dia mengenal Tuhan, mengenal diri, mengenal Tuhan. Itu nikmat yang paling besar. Dalam setiap kehidupan dia nampak, dia saksikan kebesaran dan kesempurnaan Tuhan. Ini nikmat yang paling besar. Kalaulah kata minum ni, bismillah, minum ni kita kata nikmat, tapi dalam minum tadi kita tak nampak kebesaran Tuhan, maka itu bukan nikmat lagi. Itu bukan nikmat. Itu hanyalah kita panggil apa? Tipu daya. Tapi bila kita minum tadi ni, kita nampak sifat Tuhan tadi tu, yang sentiasa menolong kita, macam tadi kan, yang sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah kita ni, maka kat situlah nikmat yang sebenar. Dan kalau betul-betul kita kita nampak, kan, kita nampak kehebatan Tuhan tadi ni, kan, automatik badan akan bergetar, air mata akan mengalir. Air mata akan mengalir, badan tak tahan, disebabkan oleh dapat merasai kebesaran dan kehebatan Tuhan tu. Okay? Itu maksudnya diberi nikmat. Itu yang maksud nikmat yang sebenarnya. Dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Ni orang murka ni siapa ni? Kan? Orang dimurkai ni, yang ada sifat apa ni, Yahudi, Nasrani, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Siapa yang sesat ni? Orang Nasrani sesat. Yang dimurkai orang Yahudi, dimurkai. Dimurkai, dan Nasrani yang tersesat. Sesat. Mengatakan Isa itu anak Tuhan. Jadi nampak tak? Yahudi Nasrani ni sifat dia, perangai dia ada dalam diri kita. Ada.
Dan Tuhan jadikan orang Yahudi Nasrani ni supaya kita boleh tengok. Dia zahirkan supaya kita boleh tengok ni sifat ni. Tapi sifat tu ada dalam diri kita. Sebab itulah tujuan Tuhan tunjukkan diorang ni. Sebab itu Tuhan nak kita bangunkan hamba ni supaya dua sifat yang ada dalam diri kita ni, Yahudi dan Nasrani ni, iaitu orang-orang yang dimurkai dan orang yang tersesat ni, kita tak bangunkan dia. Bila kita bangunkan diri Muhammad dalam diri kita tadi ni, iaitu diri yang menyaksikan Tuhan tadi ni, maka yang dua sifat tadi akan tunduk. Dia tak boleh nak pengaruhi kita. Tak boleh. Tapi sekarang ni, bila kita Muhammad tu tak tertegak, sifat Muhammad tu tak tegak dalam diri kita, dalam diri kita, maka dua sifat tadi ni dengan sifat-sifat yang lain, iblis, setan apa semua tu, akan mudah nak mempengaruhi diri kita untuk nak bawa diri kita ni jauh kepada Tuhan. Untuk nak bawa diri kita ni duduk dalam sangka-sangka je, bukan duduk dalam diri yang hamba tadi ni. Dia nak bawa kita lari luar kepada hamba. Maka apa yang Nabi ajar sebenarnya adalah, jadilah diri yang tak mudah terpengaruh, terpesona, terpaut selain daripada Allah. Kalau kata diri tu hanya terpesona, terpaut, yang tersangkut dekat Allah sahaja, maka selamat. Selain daripada Allah, rosak dan tak selamat. Okey, baik. So itulah dia surah Al-Fatihah.